kalegi apa dah deh. Buat kalegi. Padai dah lah. Banyak kali dah buat ni. Itulah mana Yusuf tu. Mungkin nak pondok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ناح مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Mana ni? Ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu menegah bare yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau muru'ah. Ketahui olehmu, hei orang yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui olehmu, hei orang yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat. Ketahui apa? Bahawasanya makna kikir itu, makna bakhil kedekung kupik takajering, tu barang menegahkan barang yang mewajibkan akan dia ke barang oleh syarak. Perkara yang syarak mewajibkan maka dia tidak bagi. Tu seperti nafkah isteri, dia tak bagi. Kalau bayar di kedai kopi memang semua dia bayar. Semua dia makan di kedai-kedai dia dapat bayar, tapi nafkah isteri kat rumah dia tak dapat bayar. Dia tak dapat belanja. Tu menegahkan barang yang mewajibkan akan dia ke barang oleh syarak, seperti nafkah kan isteri atau muru'ah sifat kemanusiaan atau pada kata syarak. Apa? Menegahkan barang yang mewajibkan akan dia oleh muru'ah, oleh sifat kemanusiaan. Kita sepatut nak bagi pada orang, kita tengoklah kita ni patut kita ni orang kaya. Maka orang kaya ni mesti bagi banyak pada orang miskin. Itu muru'ah dia tu. Nanti orang kaya dia bagi sikit, orang miskin bagi banyak, maka bermakna orang kaya tak dia orang kikir. Kerana dia bagi perkara yang tak patut bagi sifat kemanusiaan dia tu. Tu muru'ah. Masa siang bagi kiat. Sebab tu kalau tinggi, muru'ah kita tinggi, maka belanja pun tinggi. Kalau muru'ah kita rendah, maka belanja kita pun rendah. Muru'ah kita tu, tengok ke sifat kemanusiaan kita macam mana, maka keadaan kita belanja pun mengikut muru'ah kita. Takkan kita orang berlebar, kita orang ustaz, kita orang jadi guru, tapi masa sedekah sekau. Masa bagi belanja buat derma, buat apa, buat sumbangan 2 kau, 20 sen. Patut ke?
Masa dia mengajar, sedap. Tapi masa dia buat 20 sen dia bagi. RM1 dia bagi. Tu. Maka dia orang atas kena bagi banyak padan dengan muruah dia. Maka dia tak bagi hak sepatutnya dengan muruah dia itulah dikatakan kikir. Apa dia kah? Barang yang mewajibkan dia oleh syarak. Yang pertama. Apa yang pertama? Yakni barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak. Itu yang pertama. Yang pertama yakni barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak, seperti zakat. Maka diri menegahkan zakat, dia tak bagikan zakat, itu dikatakan kikir. Dan nafkah isteri, belanjakan isteri, padahalnya membelanjakan pada isteri itu suatu kewajipan di atas lelaki. Maka isteri itulah boleh minta kepada suami dia, minta pitih, minta duit. Abang, duit 200. Abang boleh minta kerana hak dia ada atas suami. Akan tetapi apabila lah suami itu miskin, maka bolehlah isteri itu gunakan harta dia bagi dia suami, boleh. Isteri kaya, suami miskin, maka boleh, harus isteri bagikan harta belanja kepada suami dia, itu harus. Tu ada berwajib dah, tak wajib. Ingat baik tu nah, tu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang kedua? Dan yang kedua iaitu barang yang mewajibkan akan dia oleh muruah, oleh sifat kemanusiaan. Tu barang yang kedua ni, barang yang mewajibkan, seperti mewajibkan akan dia oleh muruah. Apa dia? Seperti harta yang diberikan kepada penyair, syair, tukang baca syair. Penyair apa? Syair, iaitu tukang membaca syair. Tukang baca syair adalah kalau kat Arab ada. Kalau kat sini kau orang baca berzangin, baca maulid. Tu. Seperti harta yang diberikan kepada penyair atau bersyair bagi kepada orang yang baca maulid, yang baca syair, yang baca qasidah, baca burdah. Tu. Yalah, itu perkara yang mewajibkan oleh muruah. Pasal apa? Tu. Kerana menegah curcanya dia bagi. Diberi tu kerana menegah curcanya. Curca seorang. Kerana menegah curcanya, kerana menegah daripada curca orang kepada dia. Menegah daripada curca. Kalau tak bagi kepada orang yang penyair, tak bagi tukang syair, maka orang akan bercurca lah kepada dia. Maka dia bagi. Itu yang tu perkara wajib juga tu. Maka di sisi dia tak bagi itulah. Tak bagi dikatakan dia tu kikir. Adalah seperti kita pergi buat maulid, baca maulud ni. Kalau tuan rumah tak bagi recah tu, rumah tu kikir. Kikir tak lama kera. Kikir. Tu. Kikir kedekut, kupik. Rumah tu kupik ni. Kadang-kadang yang bagi 5 kop 50 sen. 50 sen tu. Orang yang pergi tu pergi dah patutkan dengan dia. Tu, maka dia begitu kerana menegah curcanya. Maka mereka yang tiada memberi, ni tafriq pada dua-dua masalah. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya si mereka akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia mereka tu kikir. Dia tak bagi hak yang lebih. Tak bagi yang lebih. Selalu nak isteri yang makan satu harinya 1 kilo. 1 kilo beras. Atau pitih yang makan sehari-harinya RM20. RM20 atau 200 bat. Maka yang lebih pada 200 bat, RM20 itu tak dikatakan
Kalau kita tak bagi yang lebih pada RM20 tu, maka tak dikatakan kikir. Sebab itulah perempuan yang nak perhiasan janggut cantik tu, suami tak bagi pun orang tak patut kikir dah. Macam isteri kan, isteri ni dia suka apa? Dia suka pakaian dia janggut-janggut, cantik-cantik tu. Nah, muka pakai gelam mah, tali mah, leher mah. Nah, tali amah tu mah ni. Maka kalau suami dia tak bagi pun tak dinamakan kikir. Pasal apa? Kerana benda tu dikatakan perkara yang lebih. Kalau tak bagi pun tak ada apa. Kalau bagi comel. Oh, kalau bagi cantik benar. Hari mana kita bagi emas kepada isteri, kepada perempuan, hari itulah kita senang hari itu. Tak dengar mulut dia cakap benda yang tak baik pada kita, memang tak ada. Tapi hari mana kita tak bagi amah dia, cakap mulut ni tak sedap langsung dengar tak sedap sikit apa. Kerana perempuan ni suka mah, dia suka benar, emas ni suka benar. Tu. Dan pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas wajib pada syarak dan pada muru'ah. Itu pangkat pemurah. Hak wajib pada syaraknya kita katanya RM20 sehari. Dia nafkahkan pada isteri dia. Makanya lebih pada RM20 itulah dikatakan dia tu pemurah. Orang pemurah bagi RM50 sehari. Kamu duduk kat rumah ya, aku nak bagi RM50 sehari. Itu nama pemurah. Dan pada muru'ah tu, dia kata pemurah macam tu. Nama pemurah dan pada muru'ah tu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak dan pada muru'ah. Itulah dikatakan pemurah. Selalunya bagi pada orang penyaik ni, kita kata sekali mempenyaik, aku bagilah demo tu RM20. Tapi hari tu aku baginya RM50 seorang. Maka itu namakan dia tu orang pemurah. Macam buat maulid tu lah. Bagi majlis ramai-ramai bagi 20 bat. Tapi orang baca terbagi 100 bat. Tu 200 bat. Itu menunjuknya orang tu naik pangkat pemurah. Tu. Kalau nak pergi rumah dia kaya, gila kita buat maulud bagi. Selawat sakit dekat-dekat. Masalahnya, maka tuan rumah tak ada bagi. Tak ada bagi tu. Belanja apa tak ada bagi. Maka menunjuk kata rumah tu walaupun kaya pun dikatakan kikit bakhil. Tu. Kikit bakhil tu. Mesti kena bagi. Nah, tu. Baru lepaslah pada kikit. Tak bagi banyak pun sikit. Kalau kita bagi banyak lebih pada tu, pada yang wajib ke syarak tu, itu dikatakan pemurah. Kalau lebih. Tu. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Kena campur dua. Buat dengan tahu mesti sama. Ni tahu. Tu dicampur pengetahuan jadi ilmu dan pekerjaan. Ada pun pengetahuan macam mana? Ada pun pengetahuan, maka iaitu pengetahuan ni. Tu. Maka iaitu bahawa mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat. Ni kita tahu ubat dengan pengetahuan ni. Maka ada pengetahuan, ada pun ubat bagi kikir dengan pengetahuan. Tu baru habis. Ada pun pengetahuan, ada pun ubat bagi kikir dengan pengetahuan. Maka iaitu ubat kikir dengan pengetahuan ni, bahawa mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat dan dicela manusia di dalam dunia. Kamu kena tahu bahawa seorang kikir, orang bakhil di akhirat esok kena seksa, tak masuk syurga. La yadkhul jannah al-bakhil, tak masuk syurga orang kikir. Orang kikir tak masuk syurga. Kita mesti tahu begitu, barulah kita tak jadi orang yang kikir.
Itu dalam akhirat. Adapun dalam dunia dicela, dimaki, dicakap huduh manusia di dalam dunia bagi dia. Bagi siapa? Bagi mereka yang ada sifat bakhil. Tu. Macam kalau buat makan kau panggil orang mari makan kat rumah dia ni, buat baik-wah. Nah, buat baik-wah kat rumah ni, Allah panggil belako 100 orang mari rumah dia. Tapi beli daging 2 kilo, nak kacang speaker. Buat sup, buat sekawah. Oh, panggil semua ni. Pergi makan mengasik mari kita belako. Kita buat sup ni. Kita buat sekawah sup. Oh, orang ke masjid suka nak boleh makan sup ke malam ni. Buat sup daging malam ni, sup daging. Nah, tiba-tiba apa boleh sampai kat rumah dia. Apabila makan kita tengok, sup daging ke sup anak kacang ni? Tengok-tengok, aduh. Kacang beli speaker, anak kacang speaker, daging 2 kilo. Tu anak kacang saja. Tu. Yalah dah tu. Itu kikir. Nah, bagi orang kikir. Tu. Kalau nak bagi nak jamuan tu makan nasi sikit, kita panggil orang sikit, tak payah panggil orang banyak. Kalau nak makan banyak, nak orang banyak, mesti makanan kena mewah sikit. Orang tak panggil kita orang kikir, dikatakan orang boroh. Nah, tu. Jadi macam tu. Dan mengetahui engkau, Allah pada kata mengetahui engkau, dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau. Tiada bersama ke dalam kubur. Harta kamu taruh saja yo, tak ada boleh guna sampai dalam kubur. Hari mana kamu pejam mata, hari itulah saka boleh ke orang lain. Tu. Oh, kita duduk atas dunia Allah lah letih. Khijah dunia letih, sungguh penat khijah. Hari nak buat amal, nak ibadat pada Allah Ta'ala pun tak sempat. Tak ada masanya nak ibadat Tuhan. Apabila sudah meninggal dunia, harta yang kita penat cari tu dapat kepada orang lain habis. Bahkannya orang yang nak ke harta kita tu berbalah-balah pula nak pada harta. Macam-macam hal pula. Itulah tu yang harta kita beritahu tak boleh bersama dengan dikau ke dalam kubur. Dan hanya yang menyertai akan dikau ke dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika adalah amalan engkau tu baik, maka balasan dia pun baik. Kalau adalah amalan engkau tu jahat, maka balasan dia pun jahat. Tu. Seperti bersedekah, tu segala amal yang baik. Ini misal bagi segala amal yang baik. Seperti bersedekah dan kikit. Kikit ni dikatakan amal yang jahat. Bersedekah ini memberi kepada orang. Dan kikit mana tahan pada memberi. Itu pun dikatakan amalan yang jahat. Dan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah Ta'ala, dan memberi ia ya Allah akan dikau daripada segala harta. Memberi supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Itu dia. Allah Ta'ala berikan dikau ada harta tu. Pasal apa dia beri? Supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Jangan belanja harta yang tidak ada berfaedah. Kalau tidak ada berfaedah, tak payah kita belanja. Kita beli perkara yang berfaedah ya. Tu. Dan bahawa engkau ni Allah pada kata bahawa mengetahui engkau. Maka bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu jika kerana hendak bersedap-sedap dengan dia dengan harta pada keinginan. Kita tahu bahawa menahan ke harta itu, kita tegahkan harta tak bagi pada orang,
Kerana hendak bersedak-sedak dengan harta pada keinginan nafsu kita. Kalau kita tahan, kita dapat bersedak-sedak dengan harta yang kita dapat. Nah, maka pahala akhirat lebih sedap daripada harta dunia tu lagi. Maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Tu. Daripada bersedak-sedak dengan harta pada keinginan tu lagi. Akhirat lebih sedap lagi. Tapi itulah tak nampak. Orang kita nampak yang dunia, nampak kulit, isi tak nampak. Yang sungguh ti isi tu hak sebenar. Hak dunia ni kulit je. Dibandingkan dunia ni semacam kulit je. Hak sebenarnya isi akhirat. Isi dia. Maka buat soalan ada diri kita, kulit dengan isi ni yang mana sedap? Mesti kita jawabnya yang isi itu sedap. Sebab tu dia kata kat sini, bahwasanya menahankan harta itu jika kerana hendak bersedak-sedak dengan dia pada keinginan. Maka beritahunya bahawa maka pahala akhirat lebih sedap daripada bersedak-sedak dengan harta pada keinginan tu lagi. Tu. Ataupun daripada harta, tak apa agak tu. Maka pahala akhirat lebih sedap daripada itu harta. Tu. Dan menunaikan keinginan itu tabiat menatang. Apa? Mengikut keinginan nafsu kita tu, itu perangai menatang, bukan perangai manusia. Perangai menatang suka mengikut keinginan. Cuba perhati lembu. Nah, dia nak khabak di mana? Khabak tak cara dah. Kambing pun macam tu juga. Dia makan tak kira dah hak orang tak orang dia makan semua. Dia tahu kata nak makannya. Dia tak tahu kata benda ni boleh makan ke ataupun tak boleh makan. Tapi walaupun begitu pun, kalau benda racun dia tak makan, menatang. Tapi manusia ni makan. Manusia ni minum benda racun. Tapi menatang tak makan. Sebab itulah menunai, mengikut keinginan nafsu itu tabiat menatang, bukan tabiat manusia. Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Setiap kali kita guna harta kita pada jalan yang Allah Ta'ala suka, maka itulah dinamakan kita orang yang berakal. Konti mistik panjang. Tu konti cai-cai. Allah cai-cai harta Allah Ta'ala bagi kepada jalan yang Allah Ta'ala suka. Itu panggil orang berakal. Dan jika adalah ia mereka menegah harta, dia menahannya harta itu kerana dicadang untuk anak. Ada kau kita banyak macam ni. Dia buat kebun, dia buat apa saja, maka cadangan dianya untuk anak. Tu. Maka seolah-olah ia mereka itu meninggalkan akan anak dengan kebaikan. Tu. Maka seolah ia mereka meninggalkan anak mereka tadi, meninggal dengan kebaikan. Dan datangnya padahal datang ia yang mereka akan Tuhan mereka dengan kejahatan. Kalau dia buat harta cadangan untuk anak dia, maka beritahulah bahawa saja dia cadang untuk anak itu benar baik. Akan tetapi cadangan dia untuk Allah Ta'ala benar jahat. Kerana tak sempat dianya nak buatkan amal ibadat, sibukkan dengan harta. Dan pula Allah Ta'ala tak suka pada harta yang tidak ada faedah. Tu, tak suka. Tu sebab tu ada hadis-hadis sebut, jikalau adalah dunia ni berat di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk ya. Lau kanatid dunya tazinu indallah bijanah ba'udatin. Lau kanatid dunya tazinu indallah janah ba'udatin. Jikalau adalah dunia ni ada timbangan di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk. Nas, saya Allah Ta'ala kata, aku tak bagi minum kepada orang kafir walaupun satu teguk air.
Jadi bermakna harta dunia ni tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Malaikat ada harga, gunakan harta untuk jalan agama, itulah yang lebih harga. Kalau guna harta semata-mata harta, tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Kalau harta ni ada di sisi Allah Ta'ala, seberat sayap nyamuk sebelah je. Bukan dua pun, satu belah. Satu je, nyenyak nama satu je. Nascaya aku tak bagi minum air kepada orang kafir walaupun satu teguk air. Akan tapi menyalahi orang kafir kadang-kadang mewah, bermakna dunia ni tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang kerja tahan harta dia, simpan harta dia untuk nak bagikan pada anak, maka itu dikatakan kebaikan bagi anak. Tapi bagi dia sendiri tak. Dia simpankan benda kejahatan. Kalau begini, maka ini apa? Meninggalkan anak dengan kebaikan, dan datang ia keadakan Tuhan dengan kejahatan. Sehabis-habis bodoh. Sehabis-habis bodoh, sehabis-habis bodoh. Dengan anak cadang belaka, tapi dengan Tuhan cadang kejahatan begitu. Dalam hal buat kerja pun tak sempat nak sembahyang, tak sempat nak ibadat. Tu. Pasal apa? Kata sehabis-habis bodoh, kerana menyenangkan ia mereka akan orang lain. Siapa dia orang lain? Iaitu anak. Dengan memberi mudarat ia mereka akan diri mereka sendiri. Menyenangkan orang lain, tapi dia mudaratkan diri sendiri. Tu orang cari harta, hipung harta cadangan untuk anak, tak bagi kepada jalan agama langsung. Dan ada pun pekerjaan. Ni Allah pada kata ada pun pengetahuan. Apa? Dan ada pun ubat. Ada pun ubat bagi kikit dengan pekerjaan. Maka iaitu bahawa memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi engkau akan diri engkau atas memberi dan atas murah. Itu ubat bagi kikit dengan pekerjaan. Berarti engkau akan diri engkau dan menggagahi, memaksakan engkau akan diri engkau tu atas memberi dan atas murah. Diri kita tak nak bagi pada orang harta kita, tapi kita susahkan diri, beratkan diri kita bagi. Tu ubat kikit. Dan sentiasa memperbuat engkau akan yang demikian itu, demikian memberati engkau ke diri engkau dan menggagahi engkau atas memberi dan atas murah. Sentiasa buat macam tu hingga jadilah murah itu adat bagi engkau. Hingga jadilah murah, yakni pemurah. Jadilah pemurah tu adat bagi engkau. Dan bahawa menipu engkau akan diri engkau dengan baik namu. Jika engkau pemurah, mesti kena tipu diri sendiri. Kalau aku bagi ke orang, orang panggil aku orang support. Ada orang pemurah. Kalau aku tak bagi ke orang, orang panggil aku ni orang bakhil. Dan dengan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat. Tu tipu diri macam tu. Nak ubatkan bagi kikik, bagi dekuk. Kita akan dapat balasan dunia akhirat. Dunia dapat balasan, orang bagi ke orang. Akhirat dapat balasan, orang yang bagi ke orang tu. Dunia zahirnya kalau kita suka bagi ke orang, orang pun suka bagi kat kita. Kalau tak suka ke orang, orang tak suka bagi kita. Dia serupa kita buat kenduri juga. Kalau kita pergi makan kenduri 20 kop, 20 kop atau RM2, maka orang bagi kita pun RM2 juga. Orang ni sembelih lembu buat kenduri, supayanya orang saat itu bagi pitih banyak.
Tapi orang tak bagi banyak juga. Kenapa? Kerana dia ni bagi puluh orang, kenuri orang pun dia bagi RM20 ataupun RM1 ataupun RM2. Tak banyak tu. Nah, ada ni banyak orang cerita. Dia buat makan puluh orang, dia pergi kenuri orang, dia bagi RM50 lah. Tak bagi banyak. Kalau pergi 2 orang pun RM5, 50 kop, 50 bat. Bagi 50 bat, tiba-tiba dia buat kenduri. Dia buat kenduri besar. Besar buat kenduri, mula sembuh banyak ekor. Lepas dah tu, rugi lah nak bayar berketai. Kenapa? Kerana dia pergi makan orang pun 50 bat. Orang mai makan dia pun 50 bat sebab tu. Kerana kita jadi orang kikir. Gitu. Tapi tengok orang yang support. Orang yang pemurah. Tak sempat lagi nak buat pulau, nak buat kenduri, beras dah sapa dah. Lembu dah sapa dah orang bagi. Tak sama. Tu bagi kata balasan di dunia dan akhirat. Maka kemudian daripada sudah berada engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan engkau akan ini tipu daya dengan diasuk-asuk. Apa ini tipu daya? Iaitu nak balasan dunia dan akhirat. Setelah engkau nak baikkan nama, dinamakan kamu orang pemurah. Tapi setelah jadi adat dah bagimu tu suka beri pada orang, maka ketika tu hak tipu daya kamu buanglah tubik pada hati engkau. Pada hati kamu buang tubik. Selalu bawa tubik. Apa? Iaitu kita nak balasan dunia, itu kita buang tubik. Ataupun kita nak pada nama, kita bagi kat orang, kita nak nama, maka hak tu kita keluar tubik juga. Tu bawa keluar tubik. Tu. Wallahu a'lam. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi sallallahu